ialah Canva. Baiklah hadirin sekalian, sebelum kita meneruskan bengkel, saya ingin memaklumkan bahawa link kehadiran dan juga link maklum balas akan diberikan sebelum berakhir program. Jadi hadirin sekalian boleh tunggu sehingga penghujung. Alright. Baiklah, hadirin sekalian, seterusnya saya ingin memperkenalkan tetamu jemputan kita pada hari ini, Cikgu Hasliana binti Abu Hassan, untuk berkongsi ilmunya kepada kita semua. Okay, Cikgu Hasliana berasal daripada MUA Johor. Beliau merupakan graduan lulusan Institut Pendidikan Guru Kampus Raja Melewah dan telah mengajar selama lebih 3 tahun. Okay, walaupun masih muda dalam bidang pendidikan, ilmu yang beliau ada bolehlah kita sama-sama kita kongsi untuk mempertingkatkan diri kita. Baiklah, untuk pengetahuan, beliau juga pernah berkongsi ilmu berkaitan Canva semasa persidangan atas talian Google Educators Group APEC, GEG APEC. Betul ya? Pada akhir tahun lepas. Sesi ini adalah sesi 2 hala, jadi jika ada sebarang pertanyaan, boleh terus bertanya kepada Cikgu Hasliana nanti. Dengan ini saya mempersilakan Cikgu Hasliana. Alright. Assalamualaikum. Hai. Saya Hasliana. Sebenarnya nervous ni sebab berhadapan dengan PPD, pegawai-pegawai PPD. Saya rasa rendah diri. Tapi terima kasih kerana menjemput saya untuk sama-sama kita belajar Canva. Okay. Kalau tak keberatan, saya nak minta tuan-tuan dan puan-puan, pegawai-pegawai semua untuk buka kamera supaya saya boleh nampak reaksi masing-masing. Tapi kalau tak nak pun tak apa. Tapi kalau boleh, kalau tak keberatan, saya nak lihat reaksi masing-masing lah. Kalau semasa saya bercakap ni takut nanti, hai Cik Yasir. Takut nanti kan saya tak nampak. Saya kan syok sendiri pula nanti. Okay, thank you Cik Nur Azman. Saya, Kak Aniza ada dekat sini tak? Kak Aniza dari SK Taman Setia dulu. Dia pernah jadi bekas guru pemulihan. Okay, tak apalah. Jadi untuk hari ini kita akan sama-sama belajar Canva. Lebih kepada static designs dan juga interactive design. Static designs tu macam poster, bookmark, saya tak boleh fikir lagi apa, tapi static designs. Kalau interactive designs tu more tu macam digital invite, digital poster, lepas tu video dan sebagainya lah. Kita akan cuba belajar sama-sama. Saya Hasliana tapi boleh panggil Nana. Sebenarnya saya ada banyak panggilan. So macam masa dekat sekolah dulu orang panggil Nana. Lepas tu bila masuk belajar orang tukar jadi Hana. Masuk sekolah balik panggil Nana. So macam panggil Nana pun tak apa. Okay. Sebelum kita mula saya nak tunjukkan saya minta izin saya present dulu ya. Saya nak tunjukkan satu video yang saya create menggunakan Canva. Okay, so saya ada YouTube. So ini YouTube saya. Okay, kejap. Saya nak tunjuk yang ini. This one. Okay, where is from? China. He is from Chinese. China. China. Okay. Yes. Yay! Hi, it's me, Hasliana, your local teacher teaching English, and welcome to the first episode of Watch Me Teach. So in this video, I'm going to show you some clips of the activity that we did from our recent class, which was a game that I created from this website called bamboozle.com. Go to bamboozle.com and all you have to do is sign up. You can sign up using your personal email account or your school email, and
if you want to create a game, go to My Games, and it's going to bring you to this page. It's going to show you all the games that you have created, and if you want to create a new one, just click New Game. But this is basic plan, and then you can also unlock to Bamboozle Plus if you want to make unlimited folders, or if you want to play with 8 teams, or if you want to use multiple choice questions. Create a new game, and it's pretty good enough for me. So you can put your title right here. Let's say if you want to use for objectives, and all about objectives. Alright, and then for GIFs and images, you have to remember that if you use basic plan, Saya tunjuk sekejap je ya, tak adalah nak tunjuk semua. Okey, itu salah satu yang saya cipta menggunakan Canva. Intro sebenarnya saya gunakan Canva. Yang ini contohnya, yang ini memang saya guna Canva. Okey, itu satu. Kemudian ada juga yang sebentar ya. Sorry. Ada juga yang ini. Yang ini pun saya gunakan Canva. Bonjour. Merhaba. Halo, dapat Dan? Halo. Selamat pagi. Okey, jadi insyaAllah Name is Angeline. Name is Rupi. hari ni kita akan belajar macam mana nak buat video sebegini rupa. InsyaAllah. Okay. So, mula-mula sekali saya nak tanya kebanyakan puan-puan dan tuan-tuan dah sign up belum kepada Canva? Boleh tak saya dapatkan? Belum lagi. Okay, Belum. baiklah. Okay, jadi kalau nak Belum lagi, belum. Baik, okey. Untuk bengkel kita hari ni, apa kata kita sama-sama buat sambil saya present macam mana, sambil saya demo macam mana nak sign up, sambil kita semua buat. Maksudnya sambil dengar dan sambil buat, okey? Jadi macam mana kita nak buat tu? First sekali, ini screen yang kita tengok sekarang kan? Okey, pergi sebelah, maksudnya satu Meet sebelah tab sebelah tu buka Canva please, canva.com. Boleh tak? Kita pergi ke canva.com. Oh, saya kena tukar this one kejap ya. Minta maaf. Kita pergi ke canva.com. Dah? Dah. Baik. Alright. So, pergi ke canva.com, kemudian klik sign up. Saya yang kena keluar kejap ya. Bila kita nak sign up, kita kena pastikan email yang kita guna, email delima, moedl.edu.my, supaya kita dapat gunakan plan percuma Canva for Education. Jadi masuk menggunakan email tersebut, sign up, klik sign up, lepas tu akan keluar beberapa, apa tu nama dia? Macam notification, pop-up notification supaya kita boleh allow lah, ikut je instruction tu semua sampailah masuk ke homepage Canva. Okay. Boleh ulang? Gunakan email MOE. Kemudian ikut saja follow through. Boleh? Semuanya okay? Sekejap saya tunjuk video yang saya buat mana ya. Sign up macam biasa Cikgu Nana? Sign up macam biasa guna email MOE. Kalau email lain boleh? Email lain kita tak akan dapat gunakan plan percuma lah, sebab Canva dia ada banyak plan. Dia ada Enterprise, ada Pro,
basic, lepas tu Canva for Education. Jadi Canva for Education ni digunakan oleh semua cikgu di seluruh dunia. Jadi kalau kita ada email sekolah ataupun email delima yang memang specifically untuk Google, jadi kita boleh gunakan plan percuma tersebut. Plan percuma tu semua benda kita boleh buat, semua percuma. Tak ada yang kena bayar. Yang plan yang lain tu berbayar. Jadi dia punya features tu semua limited. Jadi gunalah email MOE. Okay, thank you. Okay. Dia keluar what will you be using Canva for? Lepas tu? Teacher. Teacher. Okey, kita bagi laluan dulu. Okey. So get verified tu, get verified now ke apa? Tak payah. Okay, tak payah. Boleh kot get verified now. Cuba tekan get verified now. Aku cakap. Cikgu Ari, okey, buat paparan presentation cikgu. Please confirm your email. And then we have to go back to our email. Buka email kita, kemudian akan ada satu link yang dia bagi. Okey cikgu, silakan. Dia keluar this email is already associated with Canva. Maksudnya saya dah ada lah ya. Yes. Jadi sekarang Saya boleh dah- terus log in. Log in je ha. Yep, Okey. betul. Kalau Saya dah log ada in. email, terus log in. Maksudnya saya tak perlu sign up kan? Tak perlu. Yang belum sign up sahaja pergi sign up. Kalau dah, terus log in. Okay, bagi yang dah log in, Log in with Google je. yes, dengan email delima. Sign in with Google. Kemudian masukkan email MOE. Boleh? Bagi yang dah daftar, yang dah sign up, kita kena check pula plan yang kita guna untuk Canva ni plan yang mana? Adakah plan berbayar ataupun plan percuma? Jadi macam mana nak semak? Pergi ke settings. Nak pergi settings, kita kena pergi dekat atas ni. Ada ikon berbentuk gear, account settings. Jadi kita pergi ke situ. Nampak tak saya? Oh, betul lah. Okay. Boleh? So kita dah ke account settings. Dia dah Betul? keluar design anything. Yep, okay. Sekarang pergi semula ke homepage kan. Dekat atas belah kanan tu ada ikon berbentuk gear. Boleh tak pergi situ? Account Alright. settings. Okay. Kita nak semak plan yang kita guna adakah plan percuma ataupun plan berbayar. Iaitu, so kita kena pergi dekat billing and teams. Dia letak your account PPD B050. Yes, that's your account. Nanti boleh rename, boleh tukar nama dekat edit profile. Okay, jadi boleh tak pergi dekat account settings, kemudian billing and teams. Account settings. Okay, billing and teams. Okay, billing and teams. Kemudian tengok subscriptions kita. Subscriptions for your team. Apa nama? Personal. Personal. Okay, personal itu adalah berbayar. Okay. So, kalau kita nak update, kita nak upgrade pergi ke Canva for Education. Okay, kita pergi ke canva.com/education. Boleh? So buka lagi satu yang Yep. baru, canva.com/education. Yes, canva.com/education. Dia ada yang upgrade tu untuk apa ya? Sorry? Upgrade. Upgrade tu untuk apa? Canva for Enterprise. Canva for Enterprise plan berbayar. Okay.
yang saya punya ni adalah personal kan, yang tadi subscription for your team is personal. Dia letak no active subscriptions. Yep. So No active subscriptions maksudnya kita gunakan plan basic. okay. Yes, plan So basic plan boleh limited berbayar. kan? Itu yang personal tu masih limited lah. Betul Okay. lah. So sekarang ni kita pergi type lagi satu Canva/education, betul? Betul. Canva/education. Canva.com/education/. It must open another link or what? Yep. Go pergi dekat browser new tab, lepas tu masukkan canva.com/education/. Canva.com.education. /education. /education/ pergi dekat situ. Okay. Okay, Canva for education. Register now for free. Betul. Register now for free. Bila kita register, dia akan masukkan email semula lah. Masukkan email semula. Macam tadi kita buat. Okay. Please confirm your email. So kita nak confirm email tu kat mana? Please contact support ke apa tu? Tak payah. Akan masuk email semula. Dia tak keluar. Dia tak keluar. Okay, cuba masuk semula dekat canva.com tadi, masuk semula dekat homepage. Lepas tu sign out, login semula gunakan email tadi. Sekejap ya, sorry. I have a question. Saya dah masuk yang tu, tapi canva.com/education and then dia keluar Selangor CM12 MOE's class. Dia ada kelas. Again, macam mana? Dia ada invite class. Dia terus keluar home and then dia ada kelas terus. Yes, betul. Sebab itu kita dah masuk Canva for Education. Itu maksudnya kita dah berjaya masuk ke Canva for Education. Jadi ikut je instruction dia sampailah kita masuk ke homepage. Yep. Homepage yang ada kelas tu. Betul. Kita nak invite class member ke ataupun kita nak kata maybe later? Maybe later. Alright. So yang ni dah guna free lah, maknanya boleh boleh all templates. Boleh check apa nama dia? Boleh check settings tadi. Tengok dah berjaya mendaftar? Ataupun belum? Semak balik setting. Betul. Hasliana, kalau kita dah sampai yang Canva for Education tu kan, betul. Dia terus tu kita tengok setting tu, dia tulis situ subscription for your team PPD Sabak Bernam MOE kelas. So Canva for Education, dia punya billing dia tadi di atas billing tu dia tulis personal, sekarang dah tulis PPD Sabak Bernam. So maksud dia dah guna account kita lah ya masuk. Dia guna Canva for Education. Yes. Okay. Okay. So bila semua dah berjaya mendaftar ke Canva for Education, macam saya punya dia tak, dia service that you look dia tulis services that you use to log in into Canva, dia tulis Google. Lepas tu Selangor je tak ada. Pergi dekat billing and teams. Okay. Kejap, saya dah masuk, lepas tu pergi ke personal, dia tulis kat situ kena bayar kan. Lepas tu bawah tu ada Canva for Education, tekan yang tu ya? Register now for free tu ya? Yes, yang itu. Tapi atas tu dia tulis payment method of your team personal tu tak payah sentuh lah, terus tekan yang bawah tu lah, register for free tu lah. Yep. Okay.
Lepas tu dia keluar unlock our education package free for K12. Itu get verified ke apa? Yep, get verified. Ikut je instructions dia. Dia biasanya tak payah pun. Sebab dia akan terus automatic. Email tu pastikan guna email MOE ya. Sebab kalau bukan MOE, dia akan kita nak verify dulu, nak kena bagi borang dulu, everything. Yang saya punya mengapa keluar we have sent you an email to confirm your account. Please check your inbox tu. Saya kena gunakan kod dia ke? Cuba buka email, tengok dia cakap apa. Inbox, okay. Ya. Okay, confirm your email. Apa ni Canva? So saya kena confirm email address kat sini ke? Yes. Jadi sini kita dah lihat isu yang dihadapi oleh. Okay, saya dah sampai. Lepas tu dia tekan bring your whole class on board. Lepas tu dia suruh letak class name. Lepas tu nak tekan apa bawah tu? Ke perlu ke tidak? Itu buat kemudian pun tak apa. Kita cuma nak sign in, nak gunakan, pastikan yang kita guna tu Canva for Education. Okay, so maybe later lah. Yes, maybe later. Okay. Dia dah keluar design anything. Itu je lah ya? Itu je. Maksudnya kita dah berjaya masuk ke Canva for Education. Saya dah guna Canva ni sebab semua bahan saya ada sini. Tak perasan. Tak perasan yang kita sebenarnya gunakan yang basic. Kalau tak ada, tak apa. Kita teruskan dulu untuk SK Head Johari. Silakan SK. Okay, boleh teruskan. Sebelum ni pun saya gunakan Canva, but saya gunakan yang personal. Yes. Banyak yang tak perasan. Yang tak perasan kan? Okay. Alright. Sebab ramai juga kawan-kawan pun dia tak tahu yang Canva for Education ni ada, dia tak tahu ada plan-plan yang berbeza. Okay. Kita kena upgrade dulu. Okay. So bila dah kalau upgrade, saya Haslina, kalau saya nak tukar nama saya tadi tu, saya dah terlepas yang first page tu, macam mana ya? Macam mana? Lagi sekali? Saya nak setting nama. Oh, nak setting nama. Okay, kalau nak setting nama, pergi dekat homepage. Homepage sekarang kan yang kita tengok ni. Okay, ada icon profile dekat belah kanan sekali atas. Klik dekat situ. Okay, lepas tu account settings. Okay, dekat sini kita boleh edit. Okay. So, boleh edit nama kita. Okey, sebenarnya dia macam ni. Saya guna ni dekat telefon sebenarnya yang saya buat ni. So maksudnya dia masuk jugalah kan? Yes. Okay. Tak ada masalah, nanti boleh buat kemudian. Alright. Jadi boleh teruskan? Boleh tak? Boleh. Okay. Boleh. Yes, boleh. Alright, so ini adalah homepage. Saya nak kenalkan dulu Canva. Alright. Minta maaf ya sebab suami saya pun tengah ada call. Okay, so dekat sini recommended for you. Bila saya terangkan side panel dulu. Okay, recommended for you ni dia akan keluarkan banyak sangat template yang kita boleh guna. Lebih-lebih lagi kalau kita dah upgrade kepada Canva for Education, banyak sangat template presentation yang menarik yang kita boleh guna. Sangat-sangat menarik untuk kita cari inspiration. Lepas tu infografik, poster yang size dia panjang macam ni. Kemudian kita ada juga worksheets. Okay, lepas tu science worksheet, English worksheet memang banyak. Flashcards. Sangat menarik. Okay, headers, Google Classroom headers pun ada. Satu lagi kalau kita create Google Form kan, kita buat survey. Contoh kalau PPD dengan JPN selalu keluarkan survey kan untuk cikgu-cikgu. Jadi kita boleh edit header. Lepas tu kita boleh masukkan dekat atas tu. Okay, so macam inilah size dia yang kita boleh gunakan. Sangat menarik. Lepas tu kita ada worksheet math dan macam-macam lagi. Memang
tak pernah habis dia punya design tu, ada je. Jadi kalau kita tak tahu macam mana nak edit, kalau kita rasa kita tak kreatif pun, template yang dibagi semua dah siap lengkap, kita just klik je, lepas tu kita boleh macam edit teks, lepas tu tambah gambar dan sebagainya. Okay, lepas tu all your designs adalah semua template yang kita dah cipta akan keluar dekat sini lah. Okay, macam contoh saya ada buat header hari tu, so sama juga guna header untuk Google Form kan. Jadi saya guna yang template yang dia dah bagi je. Jadi saya edit. Kemudian ada juga recent designs dan sebagainya. Kalau kita nak gunakan Canva, misal kata untuk pegawai-pegawai PPD dan sebagainya, kita nak berkolaborasi sesama sendiri. Nak design satu template contohnya. Okay, kita boleh create class. Macam tadi kan, kita pergi semula dekat account settings. Lepas tu dekat bawah ni ada create class. Betul tak? Mana tadi create class? Saya tak nampak dah. Billing and teams. Okay, create a new class. Kita boleh create a new class. Lepas tu boleh terus import invite daripada Google Classroom. Okay, itu kita boleh buat kemudian lah sebab tak penting. Ya, saya. Maaf, boleh ulang kejap, terlepas pandang pula. Boleh ulang balik yang tadi? Pergi ke mana tadi? Account settings. Account settings, billing and teams, create a new class. Okay, faham. Terima kasih. So bila dah ada kelas, okay, saya guna Canva ni ada macam pelbagai fungsi. Satu personal, satu lagi untuk panitia bahasa Inggeris, kemudian PSS. So kalau nak tambah orang, contohnya kita nak tambah ahli, kan? So kita pergi dekat sini, dekat kelas ni, pusat sumber SKTS, klik dekat kelas tersebut bawah ni, kemudian kita boleh add people. So, invite, kita boleh gunakan invite link ataupun import terus ke Google Classroom, daripada Google Classroom. So, kita sign in, dia akan keluarkan kelas mana yang kita nak guna. So, dalam Google Classroom, berapa kelas yang kita ada, dia akan senaraikan. Banyak-banyak kelas dekat situ, kita pilih je nak kelas yang mana. Contoh ya, lepas tu tekan import. Okay, nanti dia akan terus masukkan invite tu lah. Untuk kolaborasi bersama kawan-kawan yang lain, macam mana nak invite, nak design satu template tu, kita boleh kolaborasi lah dengan menjemput kawan-kawan lain untuk masuk dekat Canva kita. So, itu satunya. Okay, jadi sekarang kita mulakan langkah untuk mencipta bahan. Langkah pertama, kita ada 3 cara untuk create a design. Apa-apa design pun, poster ke, apa ke, okay, kita ada 3 cara. Cara yang pertama, pergi terus ke atas, create a design. Okay, jadi bila kita klik create a design, dia akan keluarkan bermacam-macam template. Ada presentation, lepas tu size pun siap dia dah bagi. Presentation biasa kalau size macam landscape macam tu kan, yang sesuai untuk kita view dekat YouTube ataupun sesuai view dekat komputer, screen komputer 1920 1080 pixel. Jadi itu size pun penting yang kita kena tahu jenis-jenis size dia. Apa jenis size template tersebut lah. So yang pertama presentation, kemudian worksheet, semua dah ada. Jadi kita boleh pilih sahaja. Kemudian itu langkah pertama. Langkah kedua, kita boleh search dekat sini. Contoh poster. So bila kita klik poster, dia akan terus keluar banyak poster. Dan langkah yang ketiga, kita boleh pergi dekat all our designs. Misalnya kata kita nak guna, salah cikgu, salah kelas. Misalnya kata kita nak guna template yang kita dah create before ni kan. Pergi kat all your designs. Kenapa ni? Pergi ke all your designs. Okay, jadi semua design dah ada. Kita nak buat template yang sama. So, klik make a copy. So, kita nak guna template yang sama, jadi kita guna yang ini. Okay, itu contoh macam mana caranya nak design. Cara untuk kita design. Boleh pilih daripada template yang dibagi ataupun kita boleh daripada blank sahaja ataupun kita boleh gunakan template yang kita dah gunakan sebelum ni. Make a copy. Setakat ni okay? Okay tak? Okay. Alright.
Alright, so sekarang kita boleh rename. Bila kita dah masuk ke, apa nama dia saya nak panggil? Dah masuk ke Template. Yes, dah masuk ke template. Alright, terima kasih. So, bila dah masuk ke template, kita dah boleh edit, kita boleh rename. Mula sekali kita rename dulu projek kita ni apa dia. So, just my friends video. Okay, so kita rename. Jadi, dekat sini kita ada templates. Misalnya kata tadi kita dah pilih template kan, tapi sekarang kita rasa kita nak tukar pula template. Tengok template dekat tepi ni menarik pula saya nampak. So macam saya nak tukar. Jadi saya boleh, misalnya kata saya nak yang ini. Sekejap, pilih yang menarik sikit. Contoh ya. Lepas tu dia ada tulis apply all 25 pages. Jadi bila kita klik apply, jadi semua yang keluar dekat sini, setiap kali saya, dia akan terus keluar 25 pages. Jadi everything yang kita dah edit, yang kita dah design semua akan hilang. Okey, itu satu yang kita kena ingat. Tapi kalau misalnya kata kita nak gunakan beberapa page sahaja, macam saya tak nak gunakan intro ni, tak nak. Saya nak gunakan page yang ini sahaja contohnya. Okay, contohnya saya nak guna yang itu saja kan. So, saya terus tarik ke bawah. Jadi, satu page sahaja. Setakat ni okey? Okay. Alright. Oh, sebelum tu kita kena belajar beberapa shortcuts. Okay, sambil saya mengajar tu, sambil saya ajarkan shortcuts. Okay, untuk shortcuts, untuk jadi lebih produktif, yang menariknya dengan Canva ni, kalau kita tekan dekat keyboard, kita tekan T, boleh buat sama-sama ya. Dekat keyboard kita tekan T, dia akan terus keluar text. So kita tak payahlah pergi dekat atas ni. Tak payah pergi dekat sini, dekat kiri ni nak tekan teks, tak payah. Okay? So dia ada shortcut juga. Yes, so bila kita tekan T, dia akan terus keluar teks. Dan kita terus edit saja. Oh, okay. Okay? Boleh buat sekali. Yes, so itu untuk teks. Bila kita nak padam balik, kita tak nak. Kita nak undo. Undo, Control Z. Boleh? X. Oh, dia tak guna backspace ke yang kita punya button undo tu. Control Z. Boleh? Okay. Okay. Lepas tu, kalau kita nak besarkan, nak zoom kan kecil sangat, template ni kecil sangat, kita boleh tekan Control plus dan Control minus, Control plus dengan Control tolak untuk zoom in, zoom out. Okay? Okay For undo tekan Control? Control Z. Control Z. Sorry, Control Z. Control Z. Sebab Control V dia paste. Yes, betul. Control Z. Alright, lepas tu, kalau kita nak copy and paste, sama je Control C, Control V. Tapi ada langkah yang lagi laju. Kita nak duplicate. Control D. Boleh? Control D. Control D untuk? Duplicate. Maksudnya, Control C, Control V shortcut. Lagi pendek daripada Control V dengan Control C. Boleh? Okay. Alright. So, itu Control D. Kalau kita tekan C. C akan keluar circle. R, rectangle. L, line. Boleh? Tekan hurufnya saja tanpa control. Yes, huruf saja. Rectangle R, C circle, L untuk line. Boleh? Boleh. Nampak? Okay. So, itu shortcuts. Ada lagi sebenarnya. Alamak, Control Z. Control Z. Okay, lepas tu saya nak gerakkan elemen. Okay, misalnya kata saya nak gerakkan elemen 2 ni sama-sama. Tak perlulah saya nak
tarik 2 kali kan. Jadi kita boleh groupkan dia. So, hold, lepas tu seret dia ke tepi. Tekan, kemudian seret ke tepi and then kita klik group. Lepas tu kita boleh gerakkan dia. Tekan apa tadi? Kita tekan, click and hold. Click and hold, lepas tu kita gerakkan cursor kita. Okay? Lepas tu kita boleh group and ungroup. So sekarang bila kita gerakkan dia, bila kita gerakkan dia, dia gerak sama-sama. Nak tanya, kalau lah terlupa, lepas ni terlupa, ada tempat apa menu yang kita boleh baca ke apa benda ke yang kita boleh rujuk balik apa yang kalau dah terlupa lah apa yang diajar. Pasal shortcuts ni ke? Semualah. Saya ada buat yang hari tu presentation untuk Canva hari tu kan, saya ada dekat YouTube satu ada, lepas tu saya punya slide yang saya cipta pun ada lagi. Kejap ada tak? Saya rasa ada lagi. Ni ada Canva. So saya boleh share sekejap lagi ya. Okey, terima kasih. Sama-sama. Tapi kalau tak guna shortcut pun we can still use it dekat tepi tu kan. Ada icon kat tepi tu. Maknanya kalau nak masukkan teks, kita pergi dekat icon teks. Kalau nak masukkan shapes tu kat elements kan. Yes. And then kalau undo dekat atas tu ada arrow. Betul. Undo. Shortcut hanyalah untuk macam nak tambahkan productivity masing-masing lah. Kalau rasa nak buat lagi laju kan, bila kita dah hafal shortcuts, senang je. Tak payah kita nak gerak banyak-banyak kali. Okay. So untuk static designs, kita design sama-sama lah. Kita nak buat apa ni? Contoh nak buat poster dulu. Okay. So kita boleh guna tadi templates. So templates kita dah pilih. Templates kalau kita nak cipta daripada kosong contohnya. Ada gambar dekat sini kan? Gambar banyak-banyak. Tapi kadang-kadang gambar yang kita nak guna tak ada dekat sini. Okay, contoh gambar kita nak guna gambar untuk background. Contohnya. Sekejap ya. Gambar background. Boleh drag terus masuk. Okay, jadi gambar ni kita boleh klik transparency. So kadang-kadang kita boleh tukar, misalnya kita nak letak teks dekat atas ni kan, jadi kita tak nak background tu terlalu terang dan terlalu kuat. Jadi kita nak jadikan teks kita tu lagi stand out. So kita boleh tukar transparency dia, kurangkan sikit. Berapa banyak pun yang kita nak lah. Okay, itu untuk background. Lepas tu kita boleh masukkan teks. Teks, contoh my friends. Okay, jadi sekarang macam dia punya letak tengah-tengah, kita boleh terus tekan position juga. Dia akan terus letak middle, terus diletakkan. Jadi bila kita kadang-kadang kita letak tak center kan, terus je position middle, dia akan buatkan untuk kita. Lepas tu, kemudian maybe tambah lagi rectangle. So kita nak jadikan border. So transparency. Okay. Macam itulah lebih kurang apa yang kita boleh buat dengan Canva. Lepas tu, effects. Untuk background, biasanya untuk gambar akan ada effects. Dalam effects ni ada satu features yang sangat menarik iaitu background remover. So contoh, bila saya tekan background remover, dia akan keluarkan background. Saya tengok jadi tak? Kadang-kadang ada gambar yang dia tak berapa jadi. Kadang-kadang kita kena pilih gambar yang macam dia punya background dengan dia punya main effect dekat situ tak berapa, dia kontra sikit. Jadi kalau dia tak berapa kontra, dia takkan jadi sangat. Okay, tapi yang ini kita nampak dia punya background dia dah keluarkan. Tinggal mountain sahaja, gunung-gunung sahaja, which is sangat menarik. Lepas tu kita boleh crop. Kita boleh crop dia. Ya,
crop. Kenapa dia tak nak crop ni? Oh, sebab background. Okay. Bukan picture, itu adalah background. Kalau background kita tak boleh nak edit lah. Kita cuma boleh edit dia punya transparency dengan dia punya effect sahaja. Tapi kalau macam gambar kita masukkan daripada Google contohnya. Pergi ke Google. Nak cari gambar, misalnya kata mountains. Image for mountains. So gambar daripada Canva kita boleh just copy. Kemudian paste. Dia akan terus keluar. Okay, dekat sini boleh tekan effects. Background remover. Okay, biasa gambar yang dekat sini dia tak berapa jadi. So boleh erase, boleh restore. Kalau kita ambil gambar pasport ke, boleh jugalah. Apa Boleh, gambar kat biasa tu. Lepas tu bila kita dah minta maaf. Sorry. Okay, so tadi kita dah brush effects kan, jadi kita boleh erase dan kita boleh restore. Yang mana yang kita nak highlight, kita boleh highlight. Okay. Contoh kita nak buat, tadi ada puan tanya gambar pasport. Saya cari ada tak gambar pasport tadi kat sini. Gambar pasport. Ambil gambar yang ada background, nak tengok. Kejap, saya kena upload. Kejap ya. Ni video, pictures, me. Okay. Alright. So ada gambar ni. Background dah di remove. Ada tak background yang belum remove? Oh, tak ada lah. Kejap ya, minta maaf. Mana gambar tu ya? Contoh. Okay, this one ada background. Jadi kalau kita nak effects, tukar effects. Background remover. Okay, so dia akan keluar macam ni. Jadi kita boleh restore. Restore semula menggunakan this brush. Macam tu. Boleh? Itu adalah features effects background remover. Okay, terima kasih. Alright, so done. Okay, itu kalau nak guna gambar. Yang itu. Kemudian tadi gambar kan? Okay, sekarang elements. Gambar, kemudian sekarang elements. Untuk elements kita ada keywords yang kita boleh guna. So, macam keywords, dekat sini ada search elements. Search elements ni, kita kena boleh kita kena tahu kata kunci. Kata kunci yang pertama yang saya nak ajar adalah blob. Blob So, bila kita tekan blob,
Ada banyak blob yang kita boleh guna. Contoh, so, kita masukkan. Ini sebagai, kalau kita nak buat background sendirilah, background yang menarik. So, elemen yang kita masukkan, kita boleh edit transparency juga. Transparency, duplicate. Okay, jadikan dia macam ada wavy effect, duplicate. Nope. So, click, duplicate. Okay. Kita boleh pusing-pusingkan dia. Okay, so lepas tu blob ada yang animated. So bila kita klik animated blob, there you go. So sekarang ada, kalau kita nak buat digital invite, digital design. Okay, untuk video dan sebagainya kan. So kita boleh gunakan all these animated blob. Sekejap, saya cari yang menarik. Okay, yang pertama contoh this one. Transparency. Okay, lepas tu itu blob. Kemudian animated confetti. Okay, so ini adalah animated confetti. So boleh masukkan juga. Okay. Lepas tu bila kita klik, contoh kita dah pilih kan, akan ada magic recommendation. Magic recommendation ni dia semua ikon-ikon ataupun elemen-elemen yang sesuai untuk kita gunakan bersama yang ini. Jadi kita tak perlu cari jauh-jauh. Semuanya dia ada personality yang sama. Elemen yang dia recommend adalah elemen-elemen yang personality dia lebih kurang dengan apa yang kita pilih. Jadi kita punya design tu tak ada nampak macam pelik sangat. Dia punya colour serupa, dia punya personality sama. Okay, so contoh kita nak buat teks. Nanti saya percaya cikgu-cikgu semua, pegawai-pegawai semua akan edit lagi menarik kan. Yang ini saya buat adalah menarik sangat. Contoh je. Okay, so kemudian teks. Edit. English class. So, font boleh tukar. Buat sekali ke? Kita boleh buat sekali. Sambil saya ajar ni boleh buat sekali. Okay, so English class. Kemudian, bila kita dah siap macam ni, kita boleh animate. So, untuk animate, boleh jumpa tak button animate? So, untuk animate kita ada banyak block. Block dia akan keluar macam ni. Fade. Pan. Rise. Tumble. Stomp. Baseline. Okay, saya suka baseline. So, bila saya play. There you go. Kemudian, nak masukkan audio. So, setakat ni okey tak? Saya show sendiri ke? Okey ke? Okay. So, sekejap akan. Alright. Yang animate tadi, Nana dekat mana? Okay, kalau tak jumpa animate kan, kita kena klik dekat luar page tu. Baru dia akan keluar. Sekejap ada problem dengan mouse. Maaf. Mana saya punya mouse ni? Okay, dah keluar dah. Alright, so dah jumpa animate? Jumpa tak button animate? Yep. So kena klik dekat luar. Kalau kita klik dekat page, contoh kalau kita klik dekat elemen ni kan, satu elemen macam konfeti ke, stiker ke,
dia akan keluar macam crop dengan flip saja. Apa yang kita boleh edit. Tapi kalau kita kena klik dekat luar page, dia akan keluar animate dekat belah kiri atas. Jumpa tak? Ya, dah ada. Okay, so tekan animate. Baru dia keluar. Ya. Okay, so sekarang kita nak masukkan audio. Sekejap kita nak masukkan audio. Okay, untuk masukkan audio, pergi dekat audio, kemudian semua lagu-lagu dia dah bagi. Jadi keyword untuk macam sekolah dan sebagainya, kita selalu guna macam children. Untuk budak-budak kan kita boleh type children. Jadi dia akan keluarkan semua yang menarik-menarik untuk anak-anak. Dia dah bagi tahu dah dekat sini bagus untuk budak. Lepas tu elektronika dan sebagainya lah, kita pandai-pandai pilih. Kemudian kita pun boleh upload. Kalau kita ada audio yang kita record, kita nak bercakap, kita nak masukkan dalam Canva, boleh masukkan juga. Okay, kemudian kita boleh upload melalui komputer lah. Okay, tapi untuk Canva, satu audio je yang dibenarkan, yang kita boleh guna. Jadi bila kita dah guna satu audio untuk lagu, lepas tu kita nak tambah suara kita pula, yang itu dia tak ada features untuk tu. Jadi satu audio sahaja untuk satu template. Okay, kemudian kalau saya play, alright. So macam template ni, design ni boleh guna untuk intro YouTube ataupun intro kita nak jemput budak-budak datang kelas dan sebagainya kan. Kemudian kita nak share. Sebelum share, contoh kita nak edit lagu tu, saya tak nak gunakan part yang dekat bahagian depan. Saya pun boleh tukar, saya boleh klik, kemudian saya boleh drag, nak ambil bahagian yang mana. Okay, so bila saya play, okay, itu satu. So bila kita nak download bentuk MP4. Okay, MP4 sebagai video lah. Tapi kalau kita tak nak guna audio, kita boleh juga GIF. GIF ni dia adalah short clip, tak ada bunyi, dia tak ada sound langsung. Jadi kalau kita nak send invitation dekat WhatsApp, contoh dekat WhatsApp kita nak buat bengkel Canva, lepas tu kita nak send the exact design ni, tapi tak ada suara, just GIF. Sebab kalau GIF dia berulang-ulang, dia macam dalam loop, macam tu kan. So kita boleh klik GIF, kemudian download terus. Bila download, dia akan terus masuk ke dalam komputer. Setakat ni okey? Okey. Terima kasih. Alright. Tapi bila kita download MP4, video yang kita create ni hanya 8 saat saja. Dekat atas ni dia bagi tahu berapa lama video kita. So 8 saat je. Jadi 8 saat bila kita play dekat orang dah habis. Macam tu. Ikut masing-masing punya depends, kita punya preference macam mana. Okay? Itu untuk design static dan juga design interaktif. Macam mana nak create video? Kita dah sedia tak nak masuk video? Dah sedia dah. Okay. Boleh. Alright, so video. Okay, untuk Canva. Contohnya, saya nak tukar tajuk dia. My friends around the world. Tukar tajuk kejap.
Okay, tukar tajuk. My friends around the world. Lepas tu kalau saya nak jadikan efek macam shadow effect kan untuk teks ni, saya boleh duplicate. Duplicate. Kemudian saya gerakkan dia macam ni contoh. Nope. Okay, kemudian macam contohlah kita nak gerakkan ni susah kan sebab dia kadang-kadang tangan kita ni susah. Jadi duplicate. Dan saya resize. Okay, macam masalah tadi, saya tergerakkan elemen yang saya tak nak gerakkan. Jadi macam nak buat? Lupa pula nak cakap. Kita boleh lock semuanya supaya dia tak bergerak. So jadi bila sekarang saya tekan-tekan mana pun dia takkan bergerak. Okay, jadi bila kita nak unlock semula, kita kena tekan dekat elemen tersebut, kemudian unlock. Okay, saya tak nak gerakkan yang lain ni, jadi saya nak lock dia. Okay, lock semua supaya tak bergerak. Alright, so sekarang dah boleh senang-senang. Susah pula nak buat shadow effect tu. Okay, tekan Control Alternate untuk kita gerakkan elemen tu tanpa guna mouse, tanpa guna tangan. Jadi sekarang saya tengah tekan Control Alternate. Jadi kita boleh gerakkan dia pixel by pixel. Okay, kalau kita nak gerakkan macam elemen yang rapat-rapat kan, jadi kita tekan Control Alternate. So, contohlah. Okay. Alright. Kemudian kita teruskan untuk video. So, ini muka surat intro. Jadi saya nak masukkan video daripada komputer. Saya ada rakam beberapa video kawan-kawan. Jadi saya nak masukkan dalam satu video. So, media, video. Jadi dekat sini kita boleh nampak semua gambar-gambar yang kita dah upload. Video yang kita dah upload juga. Okay, so saya nak masukkan untuk video. Contoh saya nak masukkan this one. Sekejap. Okay, jadi video ni pula bila saya play, nampak ada ruang hitam dekat atas ni yang saya nak buang, saya boleh crop. Okay, saya boleh crop dia. Okay, kemudian saya boleh resize. Okay, saya boleh resize dia, nanti letak elok-elok lah. Komputer saya dah panas. Okay, so kita boleh resize dia macam tu. Lepas tu, saya tak nak gunakan semua ni. Ada beberapa je yang saya nak guna. Jadi, saya boleh crop dekat atas ni juga. Tekan dekat atas ni, dia akan ada, bila kita tekan video tersebut, dekat atas ni ada ikon gunting. Boleh nampak gunting dekat atas tu? Kan? Bila kita tekan, kita boleh gerakkan klip tersebut dekat mana bahagian yang kita nak mula. Jadi saya nak mula dekat bahagian okay, saya nak mula dekat situ. My name. Okay, kemudian saya klip, potong dia. Okay, done. So, bila dia akan mula dekat situ, okay? Kemudian, saya nak letak teks. Okay, so saya boleh tekan teks. So, dia cakap nama dia Angeline. So, kita tulis Angeline. Okay.
Okay, sekarang saya nak buat Angeline satu frame, kemudian how old are you, umur dia satu frame. Jadi saya boleh duplicate, buat proses yang sama. Contoh, okay. Crop. Saya boleh gerakkan klip ni. Okay, so I'm 25 years old. 25 years old, saya nak ambil part tu je. Jadi kita boleh sama ada kita nak gerakkan klip ni ataupun kita boleh terus tulis seconds dekat sini. So agak-agak 1.5 je, 1.5 seconds. So bila kita play. Lagi sekali. Okay, dia macam lenyah sikit lah nak buat yang ini. Okay, 1.5. So bila saya play. Okay, dah siap. Yang ini pun saya nak pendekkan dia bahagian nama je. Bahagian nama je, jadi saya boleh pecikkan dia. So, saya rasa 2 saat je. Okay, so 2 saat. Bila saya play. Masih 7. 2 seconds. Sorry, kejap. Susah pula kan nak buat yang itu. Kejap. Okay, siap. So bila saya play. Okay, untuk intro ni pun saya boleh pendekkan dia untuk jadi 3 saat je. Saya nak 3 seconds je. So kita boleh letak timing dia berapa banyak kita nak. Untuk intro biasa 3 seconds je cukup. So, let's play. Okay, jadi macam tadi kita tengok dia punya cutting tu tak berapa cantik kan. Jadi nak cut dekat situ tu lah yang macam makan masa sikit. Jadi kita kena cut dekat sini betul-betul cantik. So itu untuk video. Kalau saya nak masukkan video lain juga, contoh yang tak nak masukkan Angeline seorang kan, saya nak masukkan Anthony pula. Contohnya. So crop. Oh tak payah crop. So macam ini pula dia punya ni lain. Dia punya size. Dia tak sama macam Angeline. Macam Angeline tadi penuh. Jadi kita boleh main dengan page tu sendiri. Jadi kat sini kita letak warna background warna kuning ke ataupun background gelap ke. Okay, macam tu. Kemudian ini nak masukkan Anthony, kita akan buat proses yang sama lah. Proses yang sama kita ambil bahagian yang ini je. Okay. So done. Kemudian nak masukkan video yang lain juga pun boleh. So yang ini kita boleh crop. So kita boleh masuk video and then kita boleh masuk teks. Yes, teks dengan gambar. Gambar pun boleh. Dengan gambar. Okay. So macam ini tengok template dia tinggi. Nampak video yang kita letak ni tinggi. Jadi macam ni untuk lagi menarik kita boleh gunakan element grid. So dekat sini ada grid. Jadi kita cari grid, tekan phone grid. Akan keluar macam ni kan? Okay, salah. Sebenarnya saya salah. Okay, element lepas tu ni frame. So see all. Dekat bawah ni akan ada font frame rasanya. So saya kejap. Saya cari font frame. Okay, this one. Nampak yang ini?
Ini sebenarnya kalau kita guna, kita boleh masukkan gambar dan kita boleh masukkan video dekat dalam dia. Contoh, saya drag video yang ini masuk dekat dalam telefon. Tada! Dia automatic. Yes. So, okay. Jadi macam tu. Untuk ini, so bila kita dah siap edit semua nanti kan, nak masukkan video lain pun boleh. Contoh Kana, nak masukkan Kandang punya. Lepas tu edit. Tadan. Okay, lepas tu masukkan elemen tadi. So masukkan semula dekat kanan ni. Lepas tu boleh resize. Okay, dah siap. Untuk video, contoh kalau saya play yang ini, bila saya play muka surat yang ini je kan? Bila saya play muka surat ni, nanti dua-dua akan bercakap. Jadi akan jadi dua audio. Kita akan dengar dua audio daripada Annie dengan daripada Kana. Jadi kalau saya nak dengar suara Annie saja, saya tak nak dengar suara Kana, jadi saya boleh edit Kana punya audio. Nak edit audio Kana dekat belah kanan ni. Ada ni kan? So saya boleh mute dia. So bila kita play. Tak dengar. We cannot hear the video. You cannot? You cannot hear the sound. There's no sound. Sebab I share video, I share window. Okay, let's say I tukar jap. Kejap Alright. Where are you? Here. Nasib baik. Jap. Stop presenting. I tukar tab, okay? So the audio tak keluar, tak bunyi kan? Kejap, give me a moment. My laptop dah panas. So dia tak keluar. Tak keluar the mouse. Sekejap. Okay, it's okay now. So live streaming, you are here, my friends. Okay, share. Can you see the screen? Okay. Okay. So now bila I play, dah dengar sound kan? What's your name? My name is Angeline. I'm 25 years old. I can hear you, but then What's your favorite? I cannot see the presentation. Okay, yeah, dah. Got? Okay. I got. What's your favorite activity? The orange is here. Okay, and then Boleh? So macam ini kita kena clip, lepas tu kena trim, lepas tu letak them together. Okay, itu untuk video. Sekejap, saya buat daripada awal, okey tak? Setakat ni okey ke? Ada tak yang macam? Okay, alright. So nak masukkan gambar, tadi dalam video kita boleh guna gambar, lepas tu boleh guna audio, kan? So nak masukkan gambar, contoh nanti Angeline ada cakap dia suka, kejap. I'm 25 years old. Okay, yang ini dia kata 25 years old. Dia kata dia 25 years old. Jadi kita nak buat macam subtitle. So kita boleh tukarlah kat sini 25. So kalau kita nak masukkan gambar, contoh saya duplicate dekat Anthony, duplicate. Hai. So Anthony kata Bonjour. Is bread. Okay. Food is bread. French food is bread. My favorite French food is bread. Okay. It's bread. My favorite French food is bread. Okay, My so favorite French food is bread. dia kata dia punya French food is bread. So kita nak masukkan gambar roti. Okay. Jadi kita terus klik cari gambar roti dekat Google French bread. So bread clip art. Okay, kita boleh copy terus daripada Google lah. French bread.
French bread, clip art, copy. Okay, make sure bila kita pilih gambar yang tak ada background. Okay, ataupun kalau ada gambar yang ada background, kita boleh cuba guna background remover tadi. Okay, macam gambar yang saya ambil ni, copy. Gambar yang saya ambil ni memang dah tak ada background. Saya klik, satu lagi tips kalau kita nak cari gambar yang senang, yang tak ada background, kita type clip art. Tahu clip art kan? Text, clip art. So bila kita cari gambar, misalnya kata kita nak cari gambar harimau. So kita type tiger clip art macam tu. Okay. So ini gambar roti. Gambar roti dah ada. So bila saya letak French bread, saya letak gambar roti kat atas ni untuk tunjuk dekat budak. Sebab budak tak tahu bread tu apalah contoh. Okay, jadi bila saya play, delete, saya play dari sini. What's your name? My name is Angeline. I'm 25 years old. My favorite French food is bread. Hi. Okay, so far so good? Okay tak? Yeah. Alright. So, video ni kalau saya nak pendekkan lagi, saya nak bread tu keluar bila dia cakap bread. Betul tak? Contoh dia cakap my favorite French food is bread. Saya nak roti tu keluar bila dia cakap bread. Jadi saya kena trim lagi, saya kena duplicate, kemudian saya kena trim semula. Okay, contohnya saya duplicate. Okay, sekarang dah ada 2 klip, betul? 2 klip yang sama. Jadi yang ini saya boleh buang dah roti tu. Jadi klip yang pertama saya kena trim. Saya kena trim dia sampai part my favorite food is, sampai situ je. So saya kena trim yang itulah. My favorite French food is Sampai kat sini. My favorite French food is my favorite French food is my favorite French food is my favorite French. Okay, so sampai situ. Jadi klip yang kedua ni kita kena trim dia bread sahaja. Okay. So is bread. okay. Jadi bila kita play, favorite city in Malaysia? My name is Angeline. I'm 25 years old. My favorite French food is bread. okay? So, okay tak? Yes. Alright. So sebenarnya untuk buat video, dia punya yang leceh tu yang kita nak trim, dia punya timing tu kan, kita nak cari timing tu smooth ke tidak. Jadi dia akan makan masa sikit lah untuk create video melalui Canva. Tapi kalau video pendek-pendek macam sesuai untuk kita guna thumbnail ataupun YouTube intro, macam bila kita nak guna invite ke apa ke sesuai. Tapi kalau nak buat video panjang-panjang macam ni boleh juga, cuma dia akan makan masa. Jadi ada beberapa keyword lagi yang saya nak tunjuk. Keyword. Contoh background, saya tak nak guna background putih kan. Saya nak letak beberapa macam menarik sikit lah. Jadi animated block. Guna block pun okey kot. Mana saya punya tu tadi? Okay, jadi saya nak guna So ada yang ini, saya boleh letak kat belakang. Okay, sekarang bila saya letak, dia ada dekat depan. Nampak tak? Elemen ni ada dekat bahagian depan. Macam mana saya nak tukar dia kepada bahagian belakang? Kita boleh klik control, lepas tu control bracket. Tahu control bracket? Control bracket. Nampak tak? Dia terus bertukar tempat. Ataupun boleh right click. Jadi tulis send to back. Pilih send to back, jadi dia ada dekat belakang. Lepas tu saya kurangkan transparency dia sikit. Lepas tu saya boleh
besarkan dia supaya bahagian sana pun ada. Besarkan ataupun saya boleh duplicate. Kita boleh duplicate dia. Pergi ke bahagian sebelah, kemudian send to back. Alright, so boleh copy, kejap this one dengan this one. Control alternate click, no, Control Shift, this one. Okay, Control Shift bila kita pilih dua-dua elemen, kemudian kita boleh, tak apalah, saya tak tahu yang itu. Copy sebab saya nak guna untuk frame yang lain juga, clip yang lain. Send backward. Dari sini, send backward. Okay, seterusnya. So, bila saya play. What's your name? My name is Angeline. I'm 25 years old. My favorite French food is bread. So, dah siap. Untuk keyword, maafkan saya kejap Saya nak ambil. Okay, I'm here. Alright. So, untuk keyword, watercolor. Elements, lepas tu pergi dekat type watercolor. Okay, so nampak watercolor semua ada. Yang cantik-cantik. Boleh jadi background. Kemudian doodle. D-O-O-D-L-E. Doodle. Okay, so ada banyak yang kita boleh guna. Cuba kalau kita tekan animated doodle. Alright, so ini animated doodle. Dia bergerak-gerak. So boleh letak. Okay. Kemudian bright leaf. Bright leaf. Okay. So itu bright leaf. Yang ini static. Tapi kalau kita nak masukkan dalam video, kita nak jadikan dia gerak-gerak, kita just type animated bright leaves. And then dia akan keluar yang itu. Okay, menarik kan? Kemudian, ada tomato, comel. So kita masukkan pun tomato. Alright. Okay. So Nana, kalau let's say we want to add elements, kita nak tambah elements tu, kan maknanya kalau the keyword is any keyword lah, for example block ke confetti, tapi kalau kita nak pictures yang bergerak tu, kita guna keyword dia depan tu animated lah, maknanya animated block or animated bright leaves. Yes. So nanti kita akan dapat gambar yang bergerak lah kan? Yes, betul tu. Lepas tu kita ada neon word. Dia macam kena tahu apa? Kena tahu keyword. Okay. Lepas tu bila contoh kita dah jumpa satu yang kita suka kan, kita boleh klik dekat 3 dot ni. So kita boleh add to likes. Okay, jadi lepas ni bila kita nak upload lah, nak guna lagi benda yang sama, kita boleh pergi dekat likes. Contoh, ke atas ni dia akan keluar yang likes. Tak silap saya, mana nak cari yang likes? Ada tak? Ke dekat upload, bukan. Dia akan keluar nanti, saya tak sure lah nak cari kat mana yang likes tu. Nanti saya cek semula mana nak cari likes. Sebab saya tak pernah. Oh ni, folder. Yep. Folder bawah ni ada likes. Yes. Okay, tu dia. Folder, lepas tu dekat likes akan keluar semua elemen yang kita pernah guna sebelum ni. Lepas tu kita klik like. Macam tu. Okay. Alright. Lepas tu untuk inspiration, contoh kita tak ada inspiration colour, kadang kita nak gunakan colour yang sesuai kan, kita tak tahu kan. Jadi kita boleh pergi dekat canva.com
canva.com/colors tak silap. Tapi mana nak pergi yang itu Template? No. Features? No. Sorry. Colors. Mungkin kena type colors. No? Yang ini untuk? Ada misalnya kata macam, okay, kita nak cari inspiration. So dekat sini kita nak color mana yang kita suka. Lepas tu kita pilih color, semua template yang dia bagi akan ikut color tu lah. Tu, yes. So sekarang semua template tu color yang dia, kalau nak biru, semua dia akan keluar biru. Macam tu. Deh. Nampak? Untuk cari inspiration. Macam tu lah saya selalu buat macam tu. Tak ada inspiration kan. So saya cari by colour. So macam menarik ni saya tengok okay combination yellow dengan green cantik. This one dengan this one. Sebab kadang-kadang saya pun tak tahu nak main warna. Jadi bila kita. Ataupun kalau macam kita boleh juga guna templates yang dah sedia ada kan. Yes. Dan nanti kita boleh edit. Adjust from there. Yes. Betul juga. Okay. Lagi ada tak yang saya tertinggal? Okay kot. Ada apa-apa soalan? Okay, maybe buka untuk soalan lah. Tadi buat sekali kan dengan saya. Jadi kalau ada soalan ke? Ada soalan tak daripada tuan-tuan, puan-puan sekalian? Any questions? Boleh bertanya dengan Cikgu Nana? Not yet. Not yet. Okay. Tapi setakat ni semua faham Betul ke? Faham ke? Boleh. Alhamdulillah. Ada satu soalan. Okay. Saya cuba yang untuk audio tu, kenapa dia tak ada keluar suara ya? Audio, masuk audio upload ke ataupun guna audio Canva? Audio yang dalam Canva tu. Okay, ataupun video tapi tak ada suara pun. Cuba cek. Okay, saya buka semula. Cuba cek dekat belah atas. Oh, sekejap. Okay, belah atas ni. Belah atas ni ada dia punya. Bila kita klik audio ni kan. Klik Road to Joy. Okay, ini audio yang kita guna. Lepas tu dekat atas ni ada volume icon ni. Jadi kita cek mute ke ataupun macam mana. Cuba cek. Sepatutnya ada sound lah kan? Yes, audio sepatutnya ada sound. Yes. Boleh? Tak ada mute pun memang ada. Ada. Lepas tu tak keluar suara. Tak keluar suara. Adakah sebab setting laptop ataupun apa? Mungkin setting laptop. Oh, okey, tak apa. Kalau setting laptop nanti saya ni lagi. Sebab sini saya punya ada lain. Tak ada masalah. Lagi soalan? Canva punya video dia ada suara ya? Ada. Tapi saya tadi ada pilih beberapa tapi tak keluar suara, tapi adalah orang tu ada. Jadi kalau kita nak pilih yang suara mana? Okay, video yang dibagi tak ada suara. Selalu kan video yang kita guna ni selalu tak ada suara. Memang tak ada suara. Kan? Tak ada. Itulah kata tak ada suara lah video ni. Dia hanya pergerakan kalau ada pergerakan orang. Betul tak? Betul. Okay. So maksudnya yang tadi yang cikgu guna tu, Cikgu Nana guna tu yang sendiri punya lah ya? Yes, kita upload. Yes, betul. Lepas tu contoh nak masukkan video dengan video. Okay, macam contoh tadi macam video kawan yang saya buat ni dia akan cakap my favorite thing to do is walk in the park. Okay, lepas tu saya akan cari video orang tengah berjalan dekat park kan. Saya boleh masukkan juga video tu dekat atas video macam ni. Semuanya saya akan letak dekat tepi ataupun letak tutup muka dia sekejap berapa seconds kan. Jadi saya boleh kurangkan transparency dia. Ini macam cincai-cincai je lah tapi nanti bila edit betul-betul tuan-puan fahamlah apa yang saya cuba sampaikan Okay, contoh nampak video atas video. Red. Nampak tak? Okay. Okay.
So macam tu. Jadi macam-macam kita boleh guna lah. Lagi ada soalan? Contoh lagi satu, kalau kita nak guna video yang dibagi ni pun banyak cerita cantik juga. Jadi kalau kita tak nak guna animated blob ataupun apa-apa kan, sama je. Kita boleh macam guna video ni as background. Kita gunakan video ni as background, lepas tu kita tambah teks kan. Okay, jadi teks ni, tapi untuk next frame yang seterusnya pun saya nak tambah teks yang lain. Jadi sama juga proses yang sama macam kita trim. Kita trim, contoh kita ambil 3 seconds. Ni, kita ambil 3, alamak. Ambil beberapa seconds lah macam tu kan. Sampai situ. Okay. Lepas tu, next frame kita kena duplicate. Lepas tu, buat proses yang sama juga macam tadi kita buat. Daripada dia tutup seluar tu, lepas tu kita gerakkan dia. Okay. So, sini tulislah welcome. Tu ini hi. Alright. Lepas tu bila kita play. Mana dia? Oh, ini. Okay. Tu. Dia punya teks tu bertukar. Okay, nampak tak? Sekejap, saya besarkan. What's your name? My name is Angeline. My favorite French food is... Canva dah berat dah. Dia tak main. Okay. So, setakat ni faham dah apa yang saya cuba sampaikan? Okay tak? Nak present tu macam mana nak present? Oh, okay. Jadi kalau kita create video, lupa pula nak cakap itu. Kalau kita create video, so kita boleh download. Untuk video kita send dekat YouTube dan sebagainya kan. Kita klik video download as MP4. Okay. So kita download lah macam biasa akan masuk ke dalam komputer. Jadi kalau kita tak nak, misalnya kata kita nak download, kita nak send, kita nak share this video dekat Facebook ataupun dekat apa nama dia? Dekat WhatsApp dan sebagainya. Kalau kita nak download, kita boleh share as jangan tekan share link, sebab kalau kita tekan share link, kena ingat share link ni bila kita create this link, bila kita bagi link ni dekat kawan-kawan, link yang ditekan tu dia akan bawa kita ke muka surat ini. Dekat template ni, yang template yang kita kena edit, bukannya yang dah siap final. Faham tak? Yeah, so kalau macam kita share link, orang lain boleh edit. Yes, dia maksudnya link ni yang kita invite, macam I invite you to edit this video. Okay. So kalau kita nak share the video, kalau kita nak share the video, kita boleh klik as assignment ataupun see all. Lepas tu ada website. Tekan website. Lepas tu dekat sini dia akan bentuk presentation. Okay, tapi video yang kita bagi dekat kawan-kawan kalau macam ni, video ni kan, dia tak berapa sesuai. Sebab bila kita tekan open website, dia akan bawa kita ke link ni. Okay, copy. Link ni yang kita bagi dekat kawan. Lepas tu bila kita open website, dia akan keluar macam ni. Jadi dekat bawah ni kita nampak ada 7 page. Nampak tak? Sebab dia bentuk presentation. Jadi bila kawan tu dia nak tengok, dia kena click right. What's your name? Click right. I'm 25 years old. My favorite French food is... Faham tak? Dia kena next lah, dia akan kena dia akan tekan next. Jadi dia bukannya video. Yes, pandai. So we need, kalau the best way untuk kita share video ni, kita kena save dululah as MP4, betul? Betul, untuk MP4 and then kita boleh share by WhatsApp dan sebagainya. Tapi website ni berguna untuk cikgu-cikgu sekarang. Memang sangat berguna sebab cikgu-cikgu selalu dia akan bagi video. Bila kita download video, lepas tu kita bagi dekat parents. Parents ada masalah, kadang-kadang tak cukup data nak download. Lepas tu tak cukup storage kan. Dia punya storage dekat handphone tak cukup untuk dia download that video. Jadi cikgu akan create website.
yang mana dia kena tekan je link tu, lepas tu dia klik next page untuk belajar. Jadi satu muka surat tu maybe cikgu tu dia akan bagi penerangan, and then next page macam quiz ke apa ke. Memang sangat berkesan kalau kita guna website lah untuk cikgu-cikgu. Okay. So sekarang nak present ni cikgu, saya kena save dekat Microsoft PowerPoint ke macam mana ni? Save video. Okay, bila kita saya masih lagi di soft copy dia kan. Boleh Cikgu Nana tunjuk lagi sekali dekat semua macam mana nak savekan video ni. Sebab di sini ada Microsoft PowerPoint, ada template. Sebenarnya nak share ke mana ni? Nak Instagram? Tak naklah ke Instagram. Kita nak yang bahagian pendidikan kan? Okay, so bila kita download MP4 kan tadi? Okay, kita download MP4. Jadi dia dalam bentuk video. So bila saya download, dia akan makan masa sikit. Dia akan terus simpan dekat folder download komputer kita, betul? Jadi dekat Canva lah dia download pun. Dia dah download ke dalam komputer. Ya. Okay, jadi bila kita buka kita punya file download, kejap lagi, saya tunjuk. Sekejap So download video yang kita download tu bolehlah bagi dekat, saya selalu video yang saya guna, saya edit dekat Canva, saya akan upload semula dekat dalam YouTube. Jadi bila kita nak bagi, kita nak share dekat Facebook ke ataupun mana-mana platform pendidikan, just bagi link YouTube tu saja. Okay. Boleh? Sekejap Lambat pula dia download. Yang sekarang ni paparan skrin cikgu yang video tu. Okay. Tengah download. Ya. Okay. So bila download. Okay. Okay, bila saya kena share. So sekarang bila saya buka folder, nak saya tunjuk folder ke? Folder. Boleh. Okay. Sekejap. So my entire screen. Okay, share. Okay, nampak kan? Okay, so tadi dia dah download. Bila download, saya pergi dekat folder. Pergi folder download. So bila pergi dekat download, tadi yang kita create melalui Canva, nama dia My Friends Video. Jadi bila saya klik, dia memang dalam bentuk ni lah. Dia akan terus main dekat Windows Media Player. So akan keluar. Okay. So puan-puan tak boleh dengar audio sebab saya share full screen. Okay, so audio dia ada, cuma tuan-puan tak boleh dengar sebab saya share full screen. So video yang inilah kita boleh upload terus ke dalam YouTube. WhatsApp. Yes, dalam WhatsApp boleh send video ni. So size dia 366 KB. Okay, dia taklah berat sangat. Okay tak? Okay. So video itulah yang kita boleh guna untuk kita nak share dekat WhatsApp, dekat YouTube. So video yang saya cakap tadi, saya guna video yang saya edit YouTube intro kan, intro YouTube yang saya guna tu, saya upload semula dekat YouTube. Dan daripada YouTube tu kita dapat satu link, saya share semula dekat kawan-kawan dan sebagainya. Alright. Okay, ada lagi soalan daripada rakan-rakan kita? Ada soalan tak? Tak ada. Okay, so hopefully perkongsian tadi tu cukuplah untuk rakan-rakan kita semua ya. Okay, saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Nana. Alright, alhamdulillah perkongsian yang sangat bermanfaat pada hari ini. Banyak yang kita belajar hari ini. Kita belajar buat static design, okay, animated designs, alright. So
Jadi rasanya kita dah sampai ke akhir sesi perkongsian ilmu kita pada hari ini. Kami ingin ucapkan terima kasih kepada semua yang menyertai. Okay, mohon maaf atas kekurangan dan kelemahan daripada pihak penganjur. Okay, insya-Allah kita bertemu lagi pada masa akan datang. Dan sebelum sebelum keluar nanti, jangan lupa untuk isikan Google Form yang telah diberikan di chat box tu, okay, untuk kehadiran. Nanti kami akan isikan dalam SPL KPM. Alright, dan nanti akan terima sijil juga. Alright, e-sijil. Okay, so sekian sahaja. Terima kasih Cikgu Hasliana. Terima kasih rakan GPN, rakan PD. Thank you for having me. Ya. Okay, thank you Nana. Terima kasih Nana. Rakaman dia Cik Zaira. Cik Zaira. Ya. Cik Zaira. Okay ke saya punya presentation? Okay, Cikgu Nana. Jelas ke? Jelas. Jelas, cuma gear 4 aja untuk orang-orang tua.